Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi. Okey, hari ni kita dah mula masuk bidang komunikasi visual. Okey, satu bidang seni. Okey, apa itu bidang komunikasi visual? Mari kita tengok. Okey, komunikasi visual ialah penyampaian idea. Kita nak sampaikan idea melalui simbol dan image. Okey, simbol-simbol dan image. Okey. Simbol dan image tersebut meliputi tanda atau tipografi apa? Huruf-huruf itulah. Okey. Grafik, ilustrasi, fotografi dan sumber-sumber elektronik yang lain. Komunikasi visual salah satu cara untuk berhubung selain daripada menggunakan bahasa dan teks saja. Okey. Bahasa dan teks saja. Teks tu huruf sajalah, tapi ini kita nak bermain dengan huruf, ilustrasi, gambar fotografi dan sebagainya lah. Okey, ini contoh Kuala Lumpur 2017 29th SEA Games 9th Asian Para Games. Ini kita tengok ini saja pun kita tahu dah tentang apa tu, apa yang nak dikomunikasikan. Ada apa ni, ada satu event, okey, SEA Games. Kemudian di mana, di Kuala Lumpur. Kemudian apa image di Malaysia ni, image wow, okey. Image satu kebanggaan yang telah diolah menjadi logo. Alright. So, kita faham sebuah sedikit tentang berkenalan sebuah sedikit dengan bidang komunikasi visual. Okay, kita nak khususkan hari ini seni reka grafik, simbol dan logo. Okey, kita tengok dekat sini ya. Seni reka grafik ialah salah satu bidang di bawah komunikasi visual. Okey. Seni reka grafik memerlukan kemahiran menggabungkan teks dan gambar. Yang inilah yang kalau kamu minat nak jadi grafik designer, macam mana kamu kena ada satu kemahiran nak gabung jalinkan teks dan gambar. Kalau kamu tengok buku teks kamu ni pun dah ada satu bentuk seni reka grafik yang menarik lah. Okey, iklan ataupun di dalam buku. Gabungan simbol dan teks, image teks akan menghasilkan representasi tampak suatu idea dan mesej. Okey, kita nampak apa tu representasi. Representasi tu apa? Mewakilkan apa? Dia mewakilkan apa yang kita nak tengok tu. Macam tadilah logo layang-layang tu. Wow, sorry. Okey, kita nampaklah dekat situ kan. Walaupun dia tak buat direct di wow tu, tapi kita dah nampak representasi dia tu. Alright. Pada kebiasaannya, reka bentuk grafik meliputi reka bentuk korporat. Biasanya orang-orang korporat lah yang suka perkara ini. Logo dan penjenamaan. Yes. Okey. Reka bentuk editorial, majalah, surat khabar dan buku. Reka bentuk persekitaran, pengiklanan. Reka bentuk laman sesawang. Reka bentuk komunikasi, pembungkusan dan papan tanda signage. Nampak ini kalau kamu nak jadi graphic designer, inilah yang kamu akan belajar. Ataupun kamu ambil bidang komunikasi visual, kamu akan menghususkan kepada bidang-bidang inilah. Menghapuskan kepada kategori-kategori ataupun kursus-kursus macam ni. Okey, boleh ya? Boleh faham? Baru perkenalan. Okey, kita masuk next page. Tu dia apa tu, gadis. Apa yang dibuat ni? Okey, logo gadis. Apa dia nak buat tak tahu, love tu. Kena sangka baik ni. Alright. Okey, kita berkenalan dengan hari ini simbol dan logo. Apa itu simbol, apa itu logo ya? Okay, kita tengok kat sini. Simbol dan logo. Okey, simbol dulu. Simbol ialah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada image. Image figura. Figura tu manusia lah. Kemudian haiwan, alam benda. Sekejap. Okey, figura, manusia, haiwan, alam benda. Simbol dihasilkan melalui gabungan unsur grafik yang menjadi representasi kepada sesuatu. Okey, representasi mewakili sesuatu. Tujuan simbol dicipta untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan. Ya, mata kita ni
bukan sekadar boleh membaca, tetapi kita boleh menterjemahkan. Simbol-simbol ni kita tengok pun kita dah tahu dah. Okey, kita tengok contoh-contoh macam ni ya. Yang ini simbol untuk orang kelainan upaya. Okey, OKU. Jadi kat mana kita dapat tengok ni? Dekat tempat parking kereta kan. Dihaskan untuk OKU. Tapi inilah kesedaran civik yang kita tak ada. Walaupun kita tak belajar pasal simbol ni, tapi bila kita tengok ada tempat parking tu untuk orang kelainan upaya, kita janganlah parking dekat situ. Kalau kita tengok ayah atau ibu kita parking kat situ, kita tegur jangan parking kat situ. Sebab nanti ada orang yang kelainan upaya, dia nak pergi pasar raya ke, dia nak pergi berurusan di UTC ke dan sebagainya. Kita parking dekat situ, dia kena parking jauh. Bila dia kena parking jauh, dia nak jalan kursi roda dan sebagainya, sangat sukarlah bagi dia. Jadi kita kena ada simpati dan empati. Alright. Kemudian yang ini kita semula. Simbol-simbol ni memang ada di sekeliling kita. Itu sebab kita belajar seni ni. Kan? Kita semula. Tapi sayangnya kita orang kata apa? Belum sedar betul-betul lagi. Kadang-kadang kita buang sampah tu, kita tak kategorikan. Ada sampah kita panggil sampah basah kan. Ada sampah yang boleh digital semula, kotak, botol, besi dan sebagainya. So tapi kita tak kategorikan, kita longgok je satu kawasan. Jadi ini orang kata apa, kehidupan kita tu macam kurang prihatin lah terhadap alam kan. Simbol ni kita senang nak faham kan. Nampak dia 3 anak panah sebenarnya. Recycle, reuse dengan re apa satu lagi. Recycle, reuse dengan kamu buat kerja sekolah lah sikit. Re apa? Cikgu tak ingat. Okey, tak apa. Kan ini simbol ditandas. Okey, ada male and female, lelaki dan perempuan. Ini simbol jangan masuk, no entry. Okey, nampak tak? Simbol ni boleh dikatakan dia satu penggunaan dia panggil image rupa lah. Image rupa, ingat lagi rupa? Rupa yang unsur seni yang bersifat 2 dimensi, yang sekeping-sekeping macam ni, bukan 3D. Tapi dalam masa yang sama, kita tengok, kita boleh tangkap dia punya message dia apa. Macam tu ini dipanggil simbol dan digunakan secara umum. Semua orang boleh pakai simbol ni. Macam tu. Okey, kita tengok pula sekejap, logo pula. Ini kita tengok logo pula. Okey. Logo. Sebelum kita masuk ni, gambar-gambar logo nanti cikgu explain. Kita tengok dia punya penjelasan tentang logo dulu. Okey. Okey. Perkataan logo pula diambil daripada bahasa Yunani, iaitu logotype. Okey, bahasa Yunani, logotype, yang bermaksud cetakan perkataan. Cetakan perkataan. Okey. Yang ini perkataan Bila perkataan adalah type. Okey, bila tak ada perkataan jadilah logo. Itu cikgu punya terjemahan sendirilah. Itu tak ada rujukan mana-mana. Okey, pada umumnya logo ialah lambang. Ya, lambang atau tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab, persatuan atau agensi. Logo juga dihasilkan untuk tujuan aktiviti tertentu seperti sukan dan rekreasi. Logo merujuk kepada seni huruf tipografi, gabungan huruf dan simbol yang mewakili sesuatu jenama. Misalnya logo Pos Malaysia, iaitu Proton. Okey, kita tengoklah RTM, Radio TV Malaysia, RTM. Okey, Malaysia Airport, Felda. Kita boleh tengok macam-macam contoh. Logo ni ada di sekeliling kita lah. Okey, RTM. Okey, kita tengok ni kan. Yang ini seni huruf dia. Kemudian ditambah sedikit dia panggil yang ini ilustrasi lah. Macam ada apa tu? Macam orbit. Macam itulah. Orbit sedang mengelilingi RTM tu.
Okey, kemudian kita tengok logo perkhidmatan. Sebenarnya dia buat apa ni? Satu simbol burung, representasi burung enggang. Perkhidmatan ni satu jabatan yang jaga haiwan-haiwan dan hutan, inilah kawasan-kawasan hutan dan habitatnya. Okey, so kita tengok pun kita faham dah. Oh, macam ni perkhidmatan punya logo dan kita faham apa serba sedikitlah tentang fungsinya. Okey, kemudian Pos Malaysia. Pos tu tengok dia menghantar barang-barang ke seluruh Malaysia, mungkin ke seluruh dunia juga. Okey, ini logo dia lah. Macam tu dia menggunakan huruf dan menggabungkan sedikit ilustrasi. Macam itulah bila kamu belajar tajuk simbol dan logo ni, selepas ni kamu boleh cipta logo kamu sendiri. Kan? Kalau kamu ada angan-angan nak buka syarikat ataupun bagus juga simpan angan-angan kamu nak jadi usahawan yang berjaya. Kamu dah boleh mula merangka logo. Daripada sekarang, daripada tingkatan 2 pun dah boleh merangka logo kamu sendiri. Manalah tahu satu hari logo itu digunakan jadi kenyataan dan cikgu berasa bangga kalau cikgu dapat tengok kamu jadi mengusahakan syarikat berjaya dan kamu juga ada satu logo yang kamu cipta sendirilah. Mahal ni kalau nak tempah logo kan. Dah kamu belajar ni kamu boleh cipta sendiri kan. Alright, Jabatan Perikanan, okay, memang kita nampak ada 2 ekor ikan dekat situ, menggunakan warna merah dan biru. Okay, logo Felda, Felda ni jabatan yang kerajaan yang menguruskan ni lah. Kerajaan ke swasta, cikgu tak pasti, tapi yang menguruskan pertanian secara besar-besaran lah. Okey. Kemudian KPWKM, kementerian apa tu kat situ. Okey, kita tengok ini nampaklah apa tu ilustrasi dia. Sebenarnya ni bunga henicornia kalau tak salah cikgu, telah diubah sesuai jadi ada bunga, tapi bila tengok dekat sikit, kita tengok dengan lebih halus, kita nampak ada 4 orang dekat situ sedang buka tangan dia kan. Ya, macam itulah. Okey, kita nampaklah kebahagiaan, keharmoni kat situ kan. Okey, keluarga dan sebagainya. Okey, yang ini Malaysia Airport. Kita nampak airport tu lepas tu zoom terus terbang. Yang ini menara kawalan airport tu. Okey, ini logo ni kita dapat tengok representasi apalah daripada logo itu sendiri. Okey, tahukah anda, kita tengok kat sini sikit, simbol sukan Olimpik iaitu 5 gelung yang dikenali sebagai Olympic Rings itu punya 5 warna berlatarkan putih yang mewakili setiap benua. Ya. Okey, sukan Olimpik itu kalau kamu tengok logo sukan Olimpik dia ada 5 ring kat situ kan, 5 gelung. Dia panggil gelung lah. Okey, 5 gelung kat situ, ada 5 benua. Okey, kita baru faham kat sini. Okey, ada 5 color, 5 mewakili 5 benua dan 5. Alright. Jenis-jenis simbol dan logo. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey. Okey, jenis-jenis simbol dan logo. Logo dapat dihasilkan dengan merujuk kepada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Kita apa yang kita nak jadikan inspirasi kita lah untuk cipta tu. Okey, nak mewakili apa tu kan. Okey, jenis-jenis simbol dan logo adalah seperti berikut. Simbol dari alam semula jadi. Okey, macam ni. Alam semula jadi api, tanah runtuh. Okey, cikgu zoom sikit. Macam tu api, tanah runtuh. Yang ini apa ni? Lembu melintas, haiwan melintas. Yang ini kawasan sekolah, ada kanak-kanak melintas. Nampak? Ini simbol daripada alam semula jadi. Okey, kita tengok pula logo dari alam semula jadi. Ini lambang harimau. Okey. Yang ini lambang. Yang ini haiwan apa ni? Rusa ke? Okey. Nampak ada bulan dan apa ni? Ada matahari dan bulan kat situ. Yang ni Bank Negara Malaysia. Okey, kemudian JPS, Jabatan Pengairan Saliran.
Kemudian Petronas. Petronas ni macam apa? Simbol kepada titisan minyak lah. Petronas itu menguruskan minyak, minyak petroleum kita. Okey. Nampak dia ada macam titisan macam tu. Lepas tu dia ada macam apa? Bendera dekat sini lah. Kita senang nak faham kan? Jadi, tapi sebenarnya nak cipta logo yang hebat untuk jadi satu macam trend untuk orang ingat, itu bukan senang lah. Nak cipta simbol pun sebenarnya bukan senang sebenarnya. Jadi kamu kena ada kemahiran grafik, dia panggil graphic thinking. Kena faham tentang seni grafik itu sendirilah. Okey, simbol daripada objek buatan manusia. Yang ini boat, okey, ataupun ferry. Kemudian yang ini topi convocation. Okey, yang ini kawasan telefon, yang ini kawasan pam minyak lah, tempat. Okey, tempat ada stesen minyak di hadapan macam itulah. Okey, logo daripada objek buatan manusia, kita dapat tengok dekat sini, Persatuan Badminton Malaysia ataupun BAM. Kita nampak bulu tangkis tu, kita tahu dah mesti badminton punya persatuan lah kan. Alright. Liga Super Malaysia, ini pertandingan bola sepak, ada bola dekat situ. Okey, SPNB, apa ini, perumahan. Kemudian 2017 5 ni apa? Dia panggil apa tu? Udara punya ni lah. Apa dia panggil, bukan udara saja kan? Dia panggil udara dan kapal lah. Pameran udara dan kapal. Macam tu. Perkapalan ni kita boleh tengok kapal-kapal tentera, kapal-kapal terbang dan sebagainya. So, okey, boleh faham daripada alam semula jadi dan ciptaan manusia. Ciri-ciri simbol. Okey, ciri-ciri simbol dan logo mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, raja di bawah menunjukkan antara ciri-ciri simbol dan logo. Okey, cikgu nak zoom sikit. Simbol punya ciri-ciri Okey. Menyampaikan mesej melalui gambar, rupa mewakili maklumat secara ilustrasi, representasi gambar alam semula jadi, objek buatan manusia, dan representasi gambar alam semula jadi dan objek buatan manusia. Berkaitan dengan konsep tertentu, bentuk objek dipermudahkan tetapi masih mengekalkan sifat-sifat objek tertentu, menyampaikan mesej tanpa sebarang penerangan. Okey, ciri-ciri simbol. Yang ini cikgu rasa kamu boleh tengok sini. Okey, kita highlight sikit lah. Kita tengok keyword dia, message. Ada message, simbol ada message. Kan? After ada rupa, unsur seni rupa. Okey, representasi gambar ni. Okey, yang ini cikgu rasa ini dia dua-dua ada. Representasi semula jadi dengan buatan manusia. Okey. Berkaitan dengan konsep tertentu, ada konsep-konsep tertentu. Konsep tertentu tu maksud dia apa yang macam apa ni, konsep-konsep tertentu ni dia macam mana kalau kita nak explain, dia ada macam nak kata konsep, fahaman dia lain pula kan. Konsep ni kita boleh nampak lah. Simbol ni dia konsep ringkas dia tu kita boleh nampak. Macam mana cara ringkas tu? Macam standard je kan. Tanda lelaki perempuan tu kita nampak, ataupun OKU semua standard je. Ada kepala, lepas tu ada badan yang simple macam tu kan. Itu kita panggil konsep lah. Okey. Bentuk objek dipermudahkan tetapi masih mengekalkan sifat-sifat asal objek itu. Okey, sifat-sifat asal tu kita tak boleh nak ubah sampai macam tanda lelaki perempuan tu kita nak ubah sangat, nak buat terlalu orang panggil bombastik tu sampai orang tak kenal lah ni tanda lelaki ke tanda perempuan ke. So macam tu jadi apa tu, dia tak boleh terlalu gubah tu sampai menghilangkan sifat-sifat asal representasi tadilah. Okey, menyampaikan mesej tanpa sebarang penerangan. Ya, mesej tanpa sebarang penerangan. Cikgu highlight ni perkataan ni. Okey.
Boleh faham? Ciri-ciri simbol. Kita tengok ciri-ciri logo pula. Okey, logo. Cikgu tukar color sikit. Cikgu nak tukar color purple ke? Purple ke pink? Okey, berdasarkan gabungan rupa bentuk, gabungan, dia mesti gabungan. Okey, rupa bentuk dan huruf. Rupa, bentuk dan huruf. Gabungan rupa bentuk dan huruf. Okey, kita cuba tengok balik yang sebelah sini. Dia menyampaikan mesej. Yang ini berdasarkan rupa bentuk dan huruf. Kemudian gubahan singkatan mewakili sesuatu. Gubahan singkatan mewakili sesuatu. Kadang-kadang perkataan tu macam kita guna macam akronim dan juga kot. Okey, kita singkatkan sesuatu kan, ataupun apa tu tadi? Macam apa perkataan yang singkat yang digunakan dalam logo ni. Apa kalau Samsung tu nama penuh kan. Macam Baskin Robin kan. Kita nampak BR. Baskin Robin tu jual aiskrim kan. BR. Okey. Singkatan yang tu lebih pada akronim lah. Dia tak singkatkan lah. Okey. Tak apalah. Kita terima dulu perkataan singkatan lah. Okey. Logo. Okey. Boleh mengandungi tulisan dan gambar. Ada tulisan, ada tipografi, kemudian ada pula gambar. Sebenarnya bukan nak kata gambar tu terlalu macam kita boleh bayang fotografi tu, dia tak boleh, dia kena ilustrasi yang diringkaskan. Gambar ni macam kurang tepat lah jadi penjelasan. Okey, mempunyai kaitan tema dengan identiti. Ya, mesti ada tema dan identiti. Sebab logo ni dia mewakili korporat-korporat kan, badan-badan korporat, badan-badan kerajaan. So dia mesti nampak identiti dia tersendirilah. Kita tak boleh design logo macam orang kata apa, melepas batuk di tangga. Maksudnya kita bila satu korporat tu tempah dekat kita, so kita ataupun kita sendiri nak buat untuk syarikat kita, kita jangan buat orang kata apa, buat dengan lekeh lah, sebab dia mewakili syarikat kita. Orang tengok pun syarikat pun kalau bunyi kan, jadi macam kurang lah. Orang sekarang sebut kurang lah. Okey, mestilah ringkas, jelas dan mudah diingati. Yes. Kemudian penggunaannya dapat bertahan lama, menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa menggunakan rupa mudah. Okey, menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa. Kita jangan create satu logo yang kita je faham. Kalau boleh create logo yang semua orang faham. Kalau boleh kan. Okey, merentas mesej bahasa dan bangsa. Okey. Cuma kadang-kadang tu cikgu tengoklah macam kereta-kereta daripada luar negara kan. Mereka letak nama macam mereka bangga letak nama nama apa kita panggil, nama kereta mereka tu pun mereka tak berhajat pun nak letak nama-nama Inggeris dan sebagainya kan. Mereka letak nama dalam bahasa mereka. Contohnya kereta Lamborghini. Kereta Lamborghini apa tu? Kan? Lamborghini Gallardo, Avante, apa semua tu kan. Mereka bangga menggunakan, sampai satu dunia pakai nama yang sama. Okey. Jadi kadang-kadang ini bukanlah cikgu nak terapkan apa. Cikgu nak bagi tahu mereka nilai positif yang ada kat situ, mereka bangga dengan bahasa mereka. Macam tu. Tak perlu nak cari bahasa-bahasa yang lain untuk nak sesuaikan. Walaupun ini kita kata apa, kita belajar ni menyampaikan Malaysia merentas bahasa dan bangsa, tapi dalam masa yang sama kita memartabatkan bahasa kita. So, okey, menggunakan rupa mudah sesuatu objek lah. Rupa mudah.
Kamu ingat ke rupa tu apa? Garisan, unsur seni ada 6. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Rupa jatuh nombor 2 lah. Terlepas garisan. Rupa 4 segi, rupa segitiga, rupa bulatan dan sebagainya. Okey, dah habis. Okey. So, cikgu akan cuba tunjuk satu orang kata apa, kalau dalam website ni dia ada create your own logo. Macam tu kan. Kamu type je kalau nak cari di inilah. Kalau cari di Play Store tu kamu type je logo maker ke. Okey, dia akan keluar lah apa-apa yang boleh buat. Okey, sebab cikgu nak tunjuk contoh macam mana orang menghasilkan logo lah. So, cikgu type macam ni kan. Type logo maker free online ke. Kalau di internet, di search engine, laman pencarian. Tapi kalau di telefon, kamu type je logo maker ke. Okay, kita boleh cipta logo lah. Okay, yang ini cikgu tunjuk contoh. Okay, cikgu jumpa satu online logo maker. Okay, katalah cikgu nak buat satu syarikat. Syarikat apa? Syarikat tentang cikgu atau Hairil. Apa-apa lah. Semua produk-produk cikgu ni. Cikgu nak jual ni. Tapi cikgu suka jual syarikat-syarikat produk-produk design dan sebagainya kan. Cikgu pernah jadi graphic designer contohnya. So, cikgu nak jual, cikgu nak create logo syarikat cikgu. Okey. Pertama, kita masukkan tipografi lah, huruf kan. Huruf apa yang cikgu nak namakan syarikat cikgu. Okey, katalah cikgu nak namakan. Okey, so kita add text. Cikgu nak namakan okey. Nama syarikat cikgu ialah Hairealism. Hairealism. Hairealism ni apa? Ism ni maksudnya satu fahaman, satu aliran yang kita bawa. So, cikgu nak bawa satu nama, satu produk. Kan? Hairealism. Okey. Syarikat design lah. Design baju ke, design kereta ke, design apa. Inilah syarikat, nama syarikat besar dia kan. Okey. Kemudian, tak apa, cikgu buat bagi besar sikit supaya kamu boleh nampak. Okey, Hairealism. Okey. Okey, cikgu pakai tulisan apa dekat sini. Cikgu nak tukar. Okey, tulisan. Okey, kita boleh tukar tulisan kat sini. Oh, macam cantik je tadi tulisan tadi. Tulisan apa tu? Okey, cikgu nak tengok tulisan apa yang menarik dekat sini. Kata, sekejap Hairealism ni cikgu nak macam futuristik sikit. Apa nama dia? Macam tadi cantik tadi. Nama apa tadi? Ini macam tentera-tentera pula kan. So, ciri-ciri tipografi yang kita pilih pun mencerminkan syarikat kita lah sebenarnya. Okay. Okay. Sekejap. Kita tengok. Sebenarnya, kamu nak buat ni pun sebenarnya, kamu akan ni tahu. Jadi, walaupun logo tu simple je, tapi kita akan macam ini pun best kan. Jadi kita akan lama sangat nak buat logo yang lawa-lawa lah, logo yang best lah. Okey, tak apa, kita buat sama-sama. Okey, sekejap cikgu nak tengok logo. Okey, Neuropol. Ini macam best je, nampak lah syarikat cikgu ni macam futuristik sikit lah. Okey, Hairealism. Okey, kita tak tengah sikit. Okey, macam tu. Hairealism. Okey. Ada syarikat yang menggunakan perkataan saja. Macam Samsung kan, perkataan saja. Okey. Tapi macam cikgu, kalau syarikat grafik ni, macam cikgu nak jadi syarikat design, cikgu rasa macam tak puas kalau ada tulisan saja. Ada tipografi saja. So, cikgu nak tambah sedikit rupa, shape lah. Okay, add shape. So, cikgu nak ambil shape-shape yang macam nampak best sikit. Macam ni cikgu rasa macam, cikgu suka macam ni. Contohlah. Okay. Ini lah. Macam arrow lah, bergerak. Syarikat cikgu ni kononnya bergerak ke hadapan. Okay, nampak? Hairealism. Okay, macam tu. Kemudian, tak cukup satu. Cikgu nak tak 3 kan. Okay, duplicate. Okay, tak satu lagi.
Okey, tapi cikgu nak buat style sikit. Macam ini dah macam jadi orang kata dah biasa sebab uh, orang kata apa? Di jalan raya banyak simbol ni kan. So cikgu tak mau. Cikgu bukan syarikat jalan raya. Cuma cikgu nak tunjuk satu macam progress. So cikgu nak buat bagi style sikit, cikgu nak buat kelainan sikit. Ha, macam tu ah. Nampak? So, satu lagi cikgu nak buat 3 tadi. Satu lagi macam tu. Naik ke atas tu. Dia lain sikit kan. Cik. Okey. Sini sikit. Macam tu sikit. Yeah. Yang ni cikgu nak letak tengah ni. Okey. Tapi cikgu rasa ni besar sangat. Cikgu sikit. High realism. Okey. Tapi macam tak balance lah. Cikgu rasa yang okey, kita bila design logo, kita kena tengoklah atas dengan bawah seimbang ke tidak seimbang. So, jadi bila cikgu rasalah dengan mata cikgu ni, cikgu rasa masih tak seimbang. Yang atas lebih berat pada yang bawah lah. Dia sebenarnya atas mata kita lah kan. So, cikgu nak tambah lagi satu pemberat dekat situ. Okey, macam ni. Contohnya, cikgu nak tambah pemberat sikit. Pemberat. Yang ini ke best, ini best. Yang ni lah kot. Okey. Cikgu nak tambah dekat sini. Jadi, background dia. Ni. Okey. Cikgu nak pendek sikit lah. Kalau boleh dia nak seimbang. Sama, orang kata apa? Dia punya tu. Dia ada istilah dia dalam grafik ni. Macam tu. Kita samakan dia punya size ni kan. Okey. Cikgu nak buat apa sini? Cikgu nak buat warna hitam lah. Kemudian cikgu nak send backward. Sebab nak letak di belakang apa tu? Di belakang tulisan ni lah. Okey. Sekarang tulisan ni warna hitam juga tak nampak. So kita tukar color warna putih. Cikgu nak bagi nampak lah sebenarnya. Okey. High realism. Besar sikit ni. So cikgu kecilkan sikit. Boleh ikut. Okey. Cik sikit. Cik sikit lagi. Okey. Okey kot. So bila macam ni, mata cikgu lah. Cikgu nampak macam, dah best ni high realism kalau macam ni. Okey, maka siaplah satu logo. Okey, so nanti jangan heran, produk high realism ni akan berada di pasaran berdekatan dengan rumah anda. Ataupun silat-silat bulan kamu pakai baju tu, kamu beli baju tak perasan. Oh, ada satu produk baju high realism dan sebagainya kan. Ataupun satu logo besar kamu pakai kat belakang kan. Okey, kamu anak-anak cikgu ni apa? Semua perempuan lah. Ada satu tudung. Tudung untuk apa kegunaan kamu bersukan kan. Produk ada high realism. Smart. Cikgu kan suka berimajinasi. Okey. Boleh faham So, itulah cara serba sedikit tentang simbol dan logo yang kamu belajar hari ini. Definisi, ciri-ciri dan simbol dan logo. Kita tengok dia punya apa tu rumusan lah. Rumusan dia ialah sekejap okey. Apa yang kamu belajar? Seni reka grafik, bidang dia bidang kecil sebelum bidang besar dia apa? Komunikasi visual. Okey, kamu dah mula belajar seni reka grafik. Kemudian kamu belajar ada dua item seni reka grafik iaitu simbol dan logo. Okey, pecah kepada ciri-ciri simbol ada alam semula jadi, logo objek buatan manusia. Sama juga simbol alam semula jadi, simbol objek buatan manusia, logo alam semula jadi, logo objek buatan manusia. Kemudian ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia, ciri untuk simbol ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciri untuk logo ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. So, cikgu tak baca dah sebab kamu dah tonton tadi, kamu dah belajar tadi. Okay, selepas ini, jangan lupa jawab soalan yang cikgu bekalkan. Dan
Kalau boleh bagi betul semualah, sebab cikgu akan tanya balik mengikut apa yang kamu sudah belajar, pemahaman kamu sudah belajar. Okey, jumpa lagi untuk kelas kita yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.